أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin muka surah 14. Muka surah 14 baris yang ke-8 daripada atas. Surah 14 baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sesungguhnya tertentu atasmu itu, dan sesungguhnya tertentu atasmu itu. Apa makna tertentu atasmu? Dengan makna hak wajib fardu ain atas kamu. Ya ta'ayyanu alaika, tertentu atasmu. Kenapa tertentu atasmu? Hak yang fardu ain atasmu. Sebab fardu ain ni yang tertentu. Ain, seorang mukallaf. Fardu ain, kewajipan atas masing-masing, tertentu. Adapun fardu kifayah tak tertentu. Dalam satu kawasan, kawasan yang masafatul qasri, kawasan yang boleh kasar solat 80-90 km, seorang pandai ilmu fardu kifayah, hak lain tak berdosa dah. Adapun hak tertentu ni hak fardu ain atas masing-masing. Suami pandai, isteri tak pandai, isteri berdosa. Mak ayah pandai, anak tak pandai, anak berdosa. Kita maklumlah. Fardu ain fardu kifayah ni kita maklum. Kalau semayang kok, fardu ain sembahyang waktu. Fardu kifayah sembahyang jenazah, kita maklum sangatlah. Kalau sembahyang waktu ni satu keluarga, seorang je hak tak semayang. Dah susahlah dia ni. Dah satu keluarga hak lain semayang belaka. Ini kewajipan atas masing-masing. Seorang-seorang yang mukallaf. Itu fardu ain. Kita jelas fardu ain ni. Apa dia fardu ain? Kewajipan atas masing-masing. Aini, tertentu. Dan sesungguhnya tertentu atasmu hak yang fardu ain atasmu daripada ilmu tauhid ni, barang yang mana ilmu yang mengesahkan dengan barang i'tiqad kamu, pegangan kamu di dalam usuluddin. Itu yang fardu ain. Barang yang ilmu yang mengesahkan dengan barang i'tiqad kamu, pegangan kamu di dalam usuluddin. Untuk sah pegangan, untuk sah keenam rukun iman, itu fardu ain. Tiada lainnya, tiada lainnya. Yakni tiada tertentu atasmu lainnya, lain daripada barang yang mengesahkan dengan dia i'tiqad kamu di dalam usuluddin. Ni kasar ni ayat ni. Mana apa ayat secara kasar, secara ringkas.
Saya kasar cara ringkas. Hak mana hak fardu ain kita belajar ilmu tauhid ni? Ilmu yang mengesahkan dengan dia i'tiqad di dalam usuluddin. Tu cara kasar panggil. Secara bukan perici lah. Cara kasar. Hak mana hak tertentu atasmu? Hak mana kau ilmu fardu ain atasmu daripada ilmu tauhid? Ilmu yang mengesahkan dengan dia i'tiqad di dalam usuluddin. Dalam pegangan kita ni, di dalam usul dalam tapak agama, ataupun kita sebut barang yang mengesah dengan dia akan keenam rukun iman. Tiada lainnya, tiada tertentu atasmu, tiada fardu ain atasmu lainnya, lain daripada ilmu yang mengesahkan dengan dia akan i'tiqad kamu. Yang mana ilmu tauhid ni tebal-tebal kitab dia. Hak lain-lain tu, tu secara mendalami. Tu fardu kifayah. Hak fardu ainnya barang yang mengesahkan dengan dia dengan barang i'tiqad kamu di dalam usuluddin. Hak mana kau? Setakat mana untuk mengesahkan i'tiqad kita ni? Ni di dalam usuluddin ni, tapak agama. Tak ada ni, tak ada lah. Semayanglah. Bersenam, boleh sihat badan. Pagi-pagi bangun awal, sihat. Pagi-pagi tidur, tak sihat. Pagi-pagi bangun awal, semayang, sihat badan. Dah amal ibadah, semayang tuan terima ke tak? Pegangan macam mana? Sah dah i'tiqad di dalam usuluddin. Sah barangkali untuk mana barangkali? Ni usuluddin ni. Untuk sah i'tiqad kamu ni, penentuan syurga ataupun kekal neraka. Ada ni. Kita semayang ni penentuan syurga ataupun neraka jahanam. Kalau tak semayang, neraka jahanam. Ada iman, akhirnya ke syurga. Itu bab semayang. Bab puasa, bab amal-amal yang lain lah. Bab kewajipan yang lain tu. Penentuan syurga ataupun kena bakar di dalam neraka jahanam terlebih dahulu. Akhirnya akan ke syurga jikalau ada iman, ada i'tiqad. Tapi lama mana neraka jahanam ni? Bayangkanlah, tinggal semayang. Tambahan pula, satu hari di hari akhirat, kalau kita masa dunia 1000 tahun. Satu hari di hari akhirat, kalau kita tempuh masa dunia 1000 tahun. Kalau kita hari akhirat, kita dengan Nabi SAW sehari setengah barunya. Kalau kita hari akhirat lah. Tak ada ni. Tapi hak barang yang mengesah dengan dia dengan barang i'tiqad kamu ni, penentuan syurga, sama ada syurga direct ataupun neraka jahanam dahulu ataupun kekal neraka. Dah kekal neraka lah. Selama-lamanya, macam Abu Jahal, macam Fir'aun, macam Namrud, kekal. Dan orang memang orang Islam, lahir daripada ibu bapa Islam. Kita bicara ni bukan Islam, kita bicara i'tiqad, pegangan iman. Jadi secara kasar gitu je. Ilmu yang mengesah dengan dia i'tiqad kamu dalam usuluddin. Itu fardu ain. Lepas tu kena pahalusi lah pulaknya. Mana pahalusi? Macam nak kitab Minhaj ni lah. Kena pahalusi. Hak mana hak barang yang ilmu tauhid yang mengesahkan i'tiqad? Setakat mana? Ni cara kasar panggil ni. Cara kasar. Fardu ain tauhid setakat mana? Setakat sah i'tiqad setakat sah enam rukun iman Itu jawapan kasar. Jawapan ringkas. Setakat mana belum untuk sah i'tiqad ni? Setakat mana untuk sah enam rukun iman? Baru perici balik. Kau baca dalam kitab Minhaj.
Mana apa ni secara kasar, cara ringkas. Ada ni. Ni jangan gamak-gamak ni. Ni kena belajar betul benar. Orang nak belajar tu kena tahu nak cari orang mana. Dalam kitab tauhid ni dia ada pembicaraan yang rumit-rumit, yang halus-halus, yang dalam-dalam. Itu fardu kifayah. Jadi kita nak belajar ni kena fokus ni ada tu. Kita nak belajar ni, kita dak tahu ni sukatan macam mana ni. Ni hak paling besarnya kepada orang mengajar. Orang mengajar tanggungjawab dia. Orang belajar tanggungjawab atas diri masing-masing. Sebab kita sama-sama mukallaf. Orang mengajar ada catatan sendiri, mukallaf. Orang belajar ada catatan sendiri. Tak ni? Mumung aku-akulah maknanya. Catatan masing-masing. Tetapi orang mengajar tanggungjawab dia besar. Sebab orang mengajar ni umpama dereba lah. Umpama dereba, bawa orang ramai. Ini dereba ni bukan dereba persendirian ni. Dereba persendirian tu lesen biasa je. Hak dereba bawa orang ramai ni, bawa bah contohnya. Dia ada lesen lain pula. Tak sama dengan lesen bawa kereta. Lesen bawa kereta tu kan, itu lesen persendirian. Hak ni hak orang ramai ni. Orang mengajar paling besar tanggungjawab. Kalau orang mengajar tidak menunaikan tanggungjawab, masalah. Tapi yang belajar nak kena jalan macam mana. Tapi yang belajar, dia bertanggungjawab atas diri sendiri. Sampai di hari akhirah, hak ni dialah. Masing-masing lagi tak mengaku dah. Masing-masing lagi tak mengaku dah. Di hari akhirah. Mana apa tu? Sama-sama bertanggungjawab atas diri masing-masing. Orang belajar bertanggungjawab atas diri orang belajar, tapi orang mengajar lagi besar tanggungjawab dia. Mana dalam mengajar ilmu tauhid tu dia kena beritahu. Hak ni pembicaraan ni, hak ni kena fokus molek ni. Ni fardu ain ni untuk sah i'tikad ni. Lepas tu bicara hak agak rumit-rumit, hak agak dalam-dalam, ni fokus molek. Tapi ni fardu kifayah. Tak boleh dulu, tak apalah, jangan duk maksa lah. Tapi belajar pula kemudian. Fardu kifayah pun ilmu usuluddin, ilmu yang paling besar pahala. Walaupun fardu kifayah, tapi fardu. Boleh pahala fardu, boleh pahala wajib. Tapi dalam orang yang belajar, orang belajar dia kena fokus kepada keutamaan. Orang belajar dia kena fokus pada keutamaan. Mana keutamaan ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah? Keutamaan ilmu fardu ain lah. Jadi orang belajar mula-mula ni kena fokus keutamaan. Hak keutamaan tu alhamdulillah selesai. Barulah pergi kepada secara mendalami. Orang belajar ni kena fokus. Yang pertama, dia kena jaga tertib susunan. Yang kedua, dia kena jaga keutamaan. Tertib susunannya tauhid, fiqh, tasawuf. Itu tertib susunan dia. Faham tak ni? Kemudian dalam ilmu tu pula ada tertib dia pula. Dalam ilmu tu. Mana hak fardu ain ni? Hak mula-mulanya mengenal Allah, mengenal Rasul dulu. Itu tertib dia. Barulah pergi kepada malaikat, bicara bab kitab, bicara bab hari kesudahan. Tapi itu fardu ain belaka tu. Itu barang yang mengesah dengan dia i'tikad kamu di dalam usuluddin untuk sah iman belaka. Tapi untuk sah iman, hak mula-mulanya tertib dia, susunan dia. Mengenal Allah, mengenal Rasul. Kena jagalah dia punya tertib dia tu. Kemudian kena jaga keutamaan. Mana keutamaan? Fokus fardu ain dahulu. Bagi orang yang baru-baru nak belajar. Belajar pula, belajar pesen kampung. Bukan belajar pesen pondok.
Apa beza kapung dengan pondok? Kapung ginilah. Subuh sekejap, maghrib sekejap. Tu kapung. Maghrib sekejap, lama juga. Hak lama tu kena marah dia orang dah lah. Dia nak sekejap je. Di maghrib ni 40 minit je. Ngam-ngam. Bunyi isyak berhenti 40 minit. Memang gitulah, ngam-ngam. Dan ada yang berhenti mengajar, tak masuk lagi isyak. Boleh berehat dulu sekejap. Boleh minum air. Baru masuk waktu isyak. Atau kena 40 minit. Ni maghrib 60 minit. 60 minit tambah 20 minit. Maknanya mengajar 60 minit, 2 malam mengajar. Kalau 40 minit boleh 3 malam dah sagu hati sama je. Kau nak cerita bab sagu hati lah. Hak ni mengajar 60 minit, 2 malam. Sagu hati 2 malam je. Hak ni jimat. Dia buh 3 malam, 40 minit, 40 minit, 40 minit, 3 malam. Lebih dah semalam sagu hati, 3 malam. Ada ni? Itu baru betul tau. Bukan aja sagu hati ni. Tapi nak ceritanya 40 minit ngam-ngam isyak dengan 60 minit sejam. 2 malam, 2 malam, 2 jam. Kalau 40 minit, 3 malam, 2 jam. Kau nak kira? Dah lebih sikit dah lah. Lebih 50% jadinya. 40 minit dengan 60 minit. Ada pula dia kata, jangan banyak-banyak dia kata. Kenapa? Ilmu kita dah banyak dia kata. Nanti habis lah dia kata. Nanti habis kita berhenti lah mengajar. Sama belajar pondok pula, payah apanya? Gurat lah, gurat. Dia kata, isyak berhenti lah dia kata. Habis helio dia kata. Dia kata, berarti dia sebut tadi lah. Sagu hati sama je dia kata. Yang kita nak panjang buat apa? Tak suka dia orang. Hak tak suka tu berapa kerak je tak sukanya. Tapi kadang-kadang hak tak suka tok pala haliang. Hak tok pala haliang. Hak debel sekali. Hak tak suka tu. Hak jadi masalah. Hak ramah suka belaka. Hak ramah suka belaka. Du pegang kita. Mari hak tak suka kok. Siapa? Ni. Apa ke? Cekok pinggang apa? Cekok tau. Cekok pinggang. Tak berhenti lagi. Masuk bilik tu bila, tu bila bang. Pala haliang ni. Masa maghrib tak mari main dengan isyak. Duk pitu. Betul bisik orang tu, bisik orang ni. Budak saja tak apa. Dia bisik lah. Kita nak main mak isyak, dia tak berhenti lagi. Padahal masa kuliah memang lari awak-awak dah. Masuk bilik tu bila, tu bila bang. Sehat ke tak? Sehat otak. Peceng cikgu lagi. Cikgu ni buat contoh je, bukan cikgu sungguh. Peceng cikgu lagi, bukan orang bodoh-bodoh. Bukan orang bodoh-bodoh. Tapi ilmu agama dia bodoh, dia tambah. Kena kata kau ni. Dah bayangkan 40 minit dengan 60 minit dah. 50% ganda. 50% ganda. Jadi kapung pasal tu je. Subuh sekejap. Sekarang ni ada bunyi-bunyi lah. Zuhur sekejap. Ada tempat-tempat buat zuhur. Tapi lah zuhur. Orang nak kerja. Adalah sekejap. Lepas tu maghrib je lah. Lepas isyak. Lepas isyak. Kalau dia Kuala Lumpur di mana. Ada lepas isyak. Bukan lepas isyak. Saya di Masjid Ladang lepas isyak sungguh. Sekarang isyak awal. 45 minit. 9.30 sudah 45 minit, 9.30 sudah Saya 40 minit sungguh, tak kira berapa 9.30 sudah Paling lewat isyak 40 minit pukul 10 sudah. Paling lewat isyak tu. Kan ni isyak pukul 8 kan. Isyak 8.30 sampai pukul 10 45 minit. Dia Kuala Lumpur tu bukan lepas isyak 9.30 dia start. 9.30 dia start. Lepas tu berhenti pukul 11. Sejam setengah tiap-tiap malam. Tu ada. Ada ni 9.30 sampai pukul 11. Tempat kita tak ada. Maghrib tu je lah. Maghrib tu je. Orang ngaji Kodok Kapung. Maghrib tadi lah. Maghrib dia bercampur dengan hak tambah belajar. Hak main nama jemaah je. Tu memang susah lah tu.
Sebab tu hak kuliah yang sedap duha. Duha sedap. Sebab duha ni orang sengaja mari. Masa pula sejam setengah. Boleh 2 kitab. Duha sedap. Bukan maghrib. Duha. Tapi nak cerita itu ngaji kodok kapung. Ngaji pondok beza dia. Belah-belah kitab pagi sampai tengah malam. Ada ni. Tu boleh ngaji belaka dah lah. Fardu ain, fardu kifayah, fardu ain, fardu kifayah. Boleh belajar lah. Sebab apa? Dia belah-belah kitab dari pagi sampai ke malam. Orang tu duduk pondok tu, dia dengar belaka. Kita Arab, tunggu ngajar. Kita Arab, tunggu hurakuk Melayu, boleh faham juga. Tunggu ngajar kita Arab. Tunggu baca kok Arab, tunggu terjemah kok Melayu, tunggu hurah kok Melayu. Boleh ilmu ke tak? Boleh ilmu juga. Dengar orang tu. Siapa tengah malam pun dengar siapa tengah malam. Duduk pondok. Lepas tu dah apa? Kita ngaji kodok kapung ni. Tak pun nak lepas kodok kapung ni. Kita nak fokus tertib dengan keutamaan pun boleh tutup lepas lagi duduk kapung ni. Ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi kena jaga tertib dan keutamaan. Orang belajar bertanggungjawab atas diri sendiri, orang mengajar kena susun molek. Oleh kerana masa yang sangat terhad, kita kata gak sepuk-sepuk, pada sepuk-sepuk ngam-ngam, tak lepas-lepas pun kalau dak fokus molek. Orang mengajarlah kena jaga molek, tertib dan keutamaan. Kalau nak pilih kitab, kena pilih kitab molek. Orang mengajar ni dia banyak kitab belajar. Dia memang nak mengajar kitab lain. Sebab dia banyak kitab dia belajar. Kalau mengajar kitab yang sama, kitab tu sama. Orang nak kitab yang berlainan. Tapi kitab-kitab ni dia tak sama. Contoh kita bicara bab ilmu tauhid ni. Ada kitab sama nipis je. Lengkap ke-6 rukun iman. Ada kitab yang sama nipis, dia hanya membicarakan aqaidul iman yang 50 je. Berkait dengan sifat Allah, berkait dengan sifat Rasul, tamat kitab. Tak ada bicara malaikat, tak ada bicara kitab, tak ada bicara hari kesudahan. Sama nipis je tu. Ada kitab dia sangat mendalami satu-satu yang fardu kifayah, kitab kecil. Ada kitab kecil yang mana pembicaraan sifat iradah, ini saya biasa fokus sifat iradah, bicara bab qadar dan qada cukup panjang. Ada kitab kecil pembicaraan bab sifat iradah pendek macam sifat lain juga. Maka di situ tidak melengkapi rukun iman yang ke-6. Sebab dalam kitab Tauhid sifat 20, pembicaraan rukun iman yang ke-6 adalah pada sifat iradah. Di sifat iradah lah pembicaraan panjang rukun iman yang ke-6. Contoh kot kitab Faridatul Faraid ni. Panjang pembicaraan sifat iradah. Hak ni saya biasa sebut. Hak kitab Arba'in fi Usuluddin. Kitab Arba'in fi Usuluddin. Karangan Imam Ghazali rahimahullah. Dia ada 40 tajuk di dalam tu. Dia ada 40 kisim dipanggil. 40 bahagian. Al-Qismul Awal, bahagian pertamanya bicara akidah. Bahagian yang keduanya bicara fiqh. Bahagian yang ketiga ada 10 pembicaraan, 10 sifat kecelaan. Sama dengan kitab Penuh Bagi Hati. Bahagian yang keempat ada 10 pembicaraan, 10 sifat mahmudah. Sama dengan kitab Penuh Bagi Hati. Sebab kitab Penuh Bagi Hati dia himpun daripada kitab Arba'in fi Usuluddin. Itu jalanan Imam Ghazali. Tauhid, fiqh, tasawuf. Pembicaraan tauhid ada 10 tajuk ni. Pembicaraan sifat takdis dia panggil. Sifat mukhalafatuhu ta'alal hawadis. Menyucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Dalam setengah muka surat. Setengah muka surat ni banyak dah.
Pembicaraan kudrah 1/4 muka surat. Pembicaraan ilmu 1/4 muka surat. Pembicaraan iradah 7 muka surat setengah. Pembicaraan takdis, menyucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Kalau pembicaraan kita kat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadilah, setengah muka surat, panjang sedikit. Kudrah 1/4 muka surat. Ilmu 1/4 muka surat. Sama dengan bahasa, 2 sifat, 1/4 muka surat. Pembicaraan hari kesudahan, pembicaraan barzah, kiamat, mahsyar apa semua, 1 muka surat. Pembicaraan nubuah, bicara bab kenabian, cerita bab rasul, 2 muka surat, panjanglah bicara bab rasul ni. Tapi bicara sifat iradah 7 muka surat setengah. Panjang apa dia? Rukun iman yang ke-6, tempat yang paling banyak terpesong sampai sekarang. Ada ni. Jadi kitab Faridah panjang jugalah, bincang sifat iradah. Kitab Faridah duha nantilah. Tapi ada kitab tauhid yang nipis macam Faridah, iradahnya pendek dia bicara, macam bicara sifat lain. Maka tidak melengkapi ke-6 rukun iman. Ada orang belajar kitab tauhid ni, lepas satu kitab kecil-kecil, padang orang kampung lah. Satu kitab. Lama dah dia duduk kelek ke kitab. Tapi bila pergi pada bicara bab iradah, qada dan qada, terpesong. I'tiqad yang tidak sah. Ada ni. Jadi orang mengajar, memang di banyak kitab dia belajar. Tapi nak ambil kitab mana? Ada kata orang mengajar Orang mengajar lagi besar. Sebab orang mengajar ke orang belajar ke, kita mahsyar belaka. Akan diperhitungkan di mahsyar. Nak jaga tertib susunan dengan keutamaan. Tengok kodoh belajar kampung tadi tu. Kodoh belajar orang kampung. Tapi kalau hok betul-betul daripada awal ni banyak kosong, hok tu tak boleh belajar kampung lah. Kena hidup pondok betul-betul. Orang tua hidup pondok. Terah hidup boleh seminggu 2 minggu. Boleh. Sebab di pondok ni pasti tumbuh contohnya. Dia ada macam rumah sewa. Hok nak duduk sedap, homestay mahal lah. Nak duduk seminggu boleh lah. Duduk seminggu 1,5 sehari tu seminggu boleh lah. Kalau nak duduk lama sikit, dia ada hok murah-murah. Dia ada hok tempat mahal sikit. Dia ada hok free, gitulah. Orang ada duit kan. Mula-mula nak duduk sedap, saya homestay, ada lah tepi pondok tu. Duduk boleh seminggu. Berjemaah seminggu, belajar seminggu. Macam mana duduk? Biasanya orang ni, ni cerita sekelamin lah. Ada seorang nak, ada seorang kena eret. Faham tak eret ni? Ada seorang nak, ada seorang tu kena eret no. Desar dia eret. Macam budak nak pergi sekolah lah kan. Kan eret desar tu kan merau menangis tak pergi sekolah. Gitulah. Kena eret. Dia kata mula-mula, lepas dah tu, semangat dia daripada kita pula kena eret tadi tu, akhirnya semangat dia pula daripada tukang eret. Baru tahu seronoknya dengan semaya jemaah. Imamnya semayang tertib terning, wiriknya panjang. Lepas tu kitab lalu dah. Lepas tu balik sekejap pondok makan, mari pula masjid, kitab pula. Nak kitab mana? Satu-satu masa 3-4 kelas ada. Nak pergi tupang di masjid ke, masjid pula belah kanan orang lain, belah kiri orang lain mengajar. Di madrasah balasah tu orang lain mengajar pula. Nak turut hak mana? Boleh turut mana-mana pun boleh pilih. Hak kitab Arab ada, kitab Jawi ada, kitab Tauhid ada, kitab Fiqh ada, kitab Tasawuf ada. Makna apa ni? Apa panggil? Tak dang sebelah kita Tak dang sebelah kita. Duduk boleh seminggu 2 minggu. Tak ada ingat dah lah ayam itik kapung tu. Tak ada lah. Lama ni duduk mikir ayam itik.
Sekarang tak ada ayah itik dah tau. Dululah ayah itik. Ni duk mikir bab cucu. Cucu tu ada mak ayah dia. Sebut benda kata orang tua. Ada orang tua pula sayang ke drama tak habis lagi dia ikut. Ada? Ini cerita betul ni. Orang tua drama. Kalau tak lagi pondok kau, kena cari rakaman lah. Gitu je. Sebab kodoh kapung ni nak lepas tu pun lah. Dan ni kita nak bicara ni dulu ni. Barang yang mengesah dengan barang etikok kamu tu. Di dalam usul, di dalam tapak agama. Penentuan syurga ataupun kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila i'tiqad sah, iman sah, penentuan syurga direct ataupun kena baka dalam neraka jahanam dahulu, tu pergi pada taat zahir, taat batin, pekoh tasawuf. Penentuan syurga direct. Faham tak ni? Dengan kena masuk neraka jahanam terlebih dahulu. Selama mana? Sebanyak dosa yang ada. Hal ni penentuan dia. Taat zahir, taat batin. Maksiat zahir, maksiat batin, pekoh tasawuf. Ataupun bicara i'tiqad, bicara iman ni, penentuan kekal neraka, penentuan syurga. Syurga ada dua tadi. Sama ada syurga direct ataupun syurga kemudian selepas dibakar dalam neraka jahanam. Penentuan syurga ataupun kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini i'tiqad, iman. Kamu ni kita mukallaf. Dah anak cucu kita macam mana? Penentuan syurga, kekal atau bukan neraka anak cucu kita. Kita nilam kira macam mana? Ilmu kita ajar pula pada anak kita tu. Anak kita memang semayang. Anak kita memang puasa. Berjuruh pada zahirnya. Tapi i'tiqad anak kita macam mana? Sah dah i'tiqad mereka? Sah dah iman mereka? Tu kena nilam molek. Kalau kita nak akhirat lah. Kalau kita nak buat gaya atas dunia, buat gaya lah. Lagi hebat bergaya, lagi berasa gong. Kalau anak cucu pula berjaya belaka. Berjaya apa? Ilmu dunia. Ni i'tiqad macam mana? Ayat mudah je bunyi. Kasar ayat dia. Barang yang mengesah dengan dia i'tiqad kamu di dalam usuluddin. Mudah je bunyi. Kasar je ayat dia. Tapi perincian dia macam mana? Perincian dia hak lepas dah. Hak fardhu ain ilmu tauhid. Ni secara kasar dia panggil, cara ringkas. Tiada lainnya, tiada tertentu atasmu. Tiada jadi fardhu atasmu lainnya. Hak ilmu yang dalam-dalam, hak halu-halu dalam ilmu usuluddin, itu bukan fardhu ain. Itu bukan fardu ain. Jadi hak ayat kasar ni boleh ambil lah. Kalau tanya kita, fardu ain tauhid setakat mana? Setakat sah i'tiqad. Setakat sah ke enam rukun iman. Gitu je. Itu cara kasar. Tak faham tu. Tak faham kita perici lah pula. Perici. Untuk permulaan agama kena tafsir molek aqaidul iman yang 50. Sifat Allah, sifat Rasul, wajib, mustahil, harus. Perici satu-satu. Setengah dalil dia. Kena tahu gitu lah pula. Hak permulaan. Hak mengenal Allah, mengenal Rasul. Lepas tu fokus kepada sifat iradah. Bicara bab qada dan qada. Kemudian fokus setakat mana sah kita beriman dengan malaikat. Hak mana kita wajib beriman secara satu-satu malaikat, mana hak wajib kita beriman secara ringkas. Sama juga kitab, Rasul, sama juga dengan hari kesudahan. Setakat mana untuk beriman hari kesudahan? Beriman dengan barzah, beriman dengan tiup sangka kali pertama, tiup sangka kali yang kedua, akan dibangkitkan, akan dihimpun di mahsyar. Di mahsyar pula ada syafaatul uzma, syafaat milik Nabi SAW. Ada syafaat kecil, ada dia hisab, dia ada mizan, dia ada telaga haud.
Dia ada tiang sirat, syurga neraka. Itu hak beriman dengan hari kesudahan, hak yang kelima tu. Tapi hak banyak terpesong bukan hak rukun yang kelima, yang keenam tu. Kena pici lah. Ini secara kasar, secara ringkas. Barang yang ilmu yang mengesah dengan diri dengan barang dengan ilmu i'tiqad kamu di dalam usuluddin, tapak agama untuk sah iman. Dan demikian lagi tiada tertentu atasmu, tiada jadi fardu ain daripada ilmu tauhid ni. Mana? Mengetahui segala furu', cabang-cabang ilmu tauhid. Dan yang haluhnya, masalah yang haluh-haluh, yang dalam-dalam. Ada ni. Ilmu tauhid ni kan pecahan-pecahan nafsiyah, salbiyah, ma'ani maknawiyah, pecah pula pecahan takluk secara terperinci. Itu semua fardu kifayah. Mana tanjizi, suluhi apa semua itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Dan mendatang atas segala masailnya, masalah-masalah dalam ilmu usul, ilmu tauhid. Dia panjanglah pembicaraan dia. Itulah kitab besar-besar sikitlah. Tapi kitab kecil macam kitab Faridatul Faraid kecil je. Tetapi di dalam tu sudah ada yang fardu kifayah. Maknanya fardu ain tauhid lah yang paling sedikit. Nak banding dengan fardu ain fiqh tasawuf, fardu ain tauhid lah yang paling sedikit, yang paling mudah sebab satu jalan sahaja. Faham, pegang, siap. Ada ni. Paling sedikit fardu ain tauhid paling mudah. Kalau fiqh ni bab taharah lagi, bab semayang lagi, bab berjemaah lagi. Time masa Ramadan pula kena bicara bab Ramadan pula. Sama masa boleh pergi Mekah kena fardu ain bicara bab haji umrah pula. Itu fiqh. Jadi dalam bab muamalah munakahat sikit kita kena tahu, fardu ain di setakat ada, rekah-rekah kita kena tahu. Fardu ain fiqh lah yang paling banyak. Kemudian yang pertengahannya fardu ain tasawuf. Tapi yang paling kena kuat mujahadah pada amal adalah amal batin tasawuf. Banyak mana fardu ain tasawuf ni? Dia taklah sebanyak fiqh dan taklah sesedikit tauhid. Pertengahan. Tapi amal dia tu, amal batin tasawuf yang paling sukar, yang nak kena mujahadah. Tapi hak paling sedikit, yang paling mudah, tauhid. Sedikit je pada ain tauhid. Apa amal dia? Pegang sudahlah, percaya. Pegang molek-molek hak kita baca hak pada ain tauhid. Tu je. Pegang sekat tu je. Pegangan ni nak jadi kuat. Kuat pegangan ni bukan ngaji ilmu tauhid. Kuat pegangan ni mari daripada amal zahir dan batin. Fiqh tasawuf. Itu yang akan mengkuatkan pegangan. Fardu ain tauhid yang paling sedikit, yang paling mudah. Tapi akhir zaman, tauhidlah orang yang tak peduli. Rekah-rekah je, kasar-kasar je, santai-santai je, secara mendatar sahaja. Tauhid dia kata tak payahlah banyak-banyak, tak payahlah, rekah-rekah je, apa-apa gitu je. Gitu. Untuk sah i'tiqad, untuk sah iman tu gitu je. Jadi hak purung cabang-cabang ilmu tauhid, hak halu-halu, masalah-masalah begiang-begiang itu bukan, tidak tertentu atasmu, bukan fardu ain. Tapi fardu kifayah lah, tapi bukan fardu ain. Bahkan ni istidrak pada kata tiada tertentu atasmu. Ni tertentu ni. Ni fardu ain. Jika datang atasmu syubhah pada usuluddin. Sekarang banyak syubhah, banyak kekeliruan, banyak kesamaran yang terkadang ditimbulkan oleh orang yang aliran agama.
yang terkadang ditimbulkan oleh orang-orang jahil. Tapi orang jahil ni orang tak pakai mana? Terkadang syubhat ni timbul daripada orang aliran agama. Syubhat pada usuluddin yang takut bahawa cedera pada i'tiqad, maka tertentu atasmu, jadi fardu ain atasmu menghuraikan demikian syubhat itu dengan barang yang dapat daripada perkataan yang memada akan dia akan menghurai demikian syubhat. Sekarang ni banyak syubhat. Kalau kita tak kemah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, maka timbullah bagai-bagai syubhat. Allah ni bertempat duduk di langit. Apabila duduk tempat tinggi dekat kita dengan Allah Ta'ala, kalau duduk tempat rendah jauh kita dengan Allah Ta'ala. Pandai kalau duduk rumah flat hok jenis belah-belah tingkat tu, hok duduk atas tu pandai dekat dengan Allah. Sebab Allah duduk langit. Hok duduk bawah ni jauh dengan Allah Ta'ala sebab duduk bumi. Jangan sekarang ni. Allah sekali duduk langit, duduk di arah, sekali turun ke langit yang pertama, naik ke arah, turun langit pertama. Ini banyak syubhat sekarang ni daripada orang aliran agama. Timbul syubhat yang ditakuti mencederakan i'tiqad kitanya, maka tertentu atasmu, jadi fardu ain atasmu menghuraikan syubhat itu dengan barang yang dapat berkataan yang memada akan dia. Sama juga dengan bicara bab qada. Mudah-mudah je bicara. Ketentuan Allah boleh diubah. Ubah dengan doa lah. Ketentuan mana? Ketentuan azali. Ketentuan azali boleh diubah dengan doa yang baharu. Ketentuan azali boleh berubah dengan doa yang baharu. Jadi mana doa yang baharu makhluk ni boleh hogeh, boleh tukar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang azali. Siapa Tuhan sini? Dah dalam ayat hadis itu berubah ketentuan yang baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Hak rukun iman ke-6 tu ketentuan azali, bukan ketentuan catat di Lauh Mahfuz. Catatan Lauh Mahfuz itu baharu. Di situ ada yang tergantung, ada berubah. Hanya tergantung berubah di catatan Lauh Mahfuz, tapi apa yang berlaku hak azali. Hak tu tak nak beza sekarang orang agama pun. Hak mana hak azali, hak mana hak ketentuan yang baharu, tak nak beza. Walah mudah sang ahlu kira. Yang kita bicara rukun iman ke-6, ketentuan azali, iradah ilmu. Adapun catatan Lauh Mahfuz, qalam yang mencatat makhluk asal tak ada, itu bukan ketentuan yang azali, ketentuan yang baharu. Tu pun tak boleh nak beza. Ini syubhat belaka ni. Ni kadang-kadang keluar daripada ilmu lah ni. Orang jahil tak sedut pelik lah. Orang dia tunjuk orang jahil. Tapi orang jahil tak jahil pun kadang-kadang fahaman dia tu sama dengan orang jahil lain. Apa beza nasib dengan takdir? Mana yang boleh diubah, mana yang tak boleh diubah? Apa beza takdir Allah dengan nasib kita? Takdir tak boleh diubah Tapi kalau kita berdoa, ubah juga takdir pulau. Hak nasib kita sendiri yang menentukan. Kita yang merubah sendiri. Takdir tak boleh nak ubah tapi kalau berdoa, berubah juga takdir tu. Jadi doa ni power. Doa yang baharu boleh mengubah takdir yang qadim. Tapi waktu cerita orang jahil lah. Tapi jahil tak jahil pun, kalau tanya kita, apa beza takdir dengan nasib? Kan nasib kita kan ada nasib yang baik, ada nasib yang buruk. Ada nasib yang baik, hidup kaya, sehat. Nasib yang buruk, hidup miskin, banyak penyakit. Itu contoh. Nasib ni kita boleh ubah. Nak jadi kaya, kita kena sungguh-sungguh. Nak jadi sehat, jaga kesihatan molek.
Kita yang menentukan. Dah malah, miskin lah. Dah makan ikut suka. Banyak penyakit exercise-nya tidak. Nasib tu di tangan kita sendiri. Kita boleh ubah. Takdir boleh ubah Mana kita? Apa dia nasib ni? Untung nasib. Apa dia nasib? Nasibun, itu bahasa Arab. Nasib ni bahagian. Nasib kita, bahagian kita baik ke buruk, sudah ditakdirkan pada azal yang mustahil berubah sama sekali. Apa beza takdir dengan nasib? Nasib inilah yang ditakdirkan oleh Allah pada azal. Takdir Allah mustahil berubah, nasib pun mustahil berubah. Sebab nasib kita ni baik buruk, kaya miskin, sehat sakit, telah ditakdirkan oleh Allah pada azal, mustahil berubah. Apa beza nasib dengan takdir? Nasib bahagian masing-masing sebagai ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara hakiki. Bicara ikhtiar usaha, itu bicara lain pula. Bicara zahir, kita pun cakap zahir. Kamu ni patutlah miskin. Nasib kamu buruk, keluarga kamu susah. Kamu kena ubah nasib kamu tu. Kena ubah sikap. Barulah nasib kamu berubah. Orang pun nasib, dia pun berubah sikap. Nasib dia pun berubah. Pada zahirnya berubah nasib. Kerana dia berubah sikap, dia jadi rajin. Itu pada zahir. Tapi dia berubah sikap, itulah takdir azal. Tak lagi dah takdir azal. Orang nasihat dia, takdir azal. Dia terima nasihat, takdir azal. Sikap dia berubah, takdir azal. Jadi keluarga dia jadi tak sama macam dulu. Dulu susah, sekarang ni sudah bertambah senang. Berubah nasib. Nasib di tangan kamu. Itu pada zahir. Kalau dicakap nasib tangan kamu, tak ada salah. Itu cakap zahir saja. Hak karut pulaknya, tak dicakap asbab langsung. Tu karut pasal lain. Cakap asbab je, nasib di tangan kamu. Syirik kamu. Syirik ke mana? Dan nasib di tangan manusia pada zahir, atas jalan ikhtiar usaha. Kita ada sunnah kan? Kita wajib berpegang ada ikhtiar usaha. Walaupun hakikinya ikhtiar usaha kita takdir Tuhan juga. Tadi ni nasib ni tak ada takdir. Dia boleh buat sendiri. Dia boleh ubah sendiri. Ada satu akidah yang salah. Satu golongan pulaknya tak boleh cakap langsung. Ikhtiar usaha tak boleh cakap. Asbab tak boleh cakap. Ni karut pasal nak jadi Jabariyah pula. Tadi karut nak jadi Qadariyah. Nasib di tangan dia sendiri. Ni pula cakap zahir je. Memang nasib masing-masing di tangan masing-masing. Itu cakap ikhtiar usaha. Tak boleh syirik cakap gitu. Itu nak jadi Jabariyah pula. Dua aliran sekarang ni. Kalau cakap asbab, cakap ikhtiar usaha, berubahlah nasib kamu sebab kamu telah berubah sikap. Tak ada Tuhan kamu ni, dia kata. Kenapa? Dah kita yang merubah nasib kita, merubah pada zahir atas jalan ikhtiar usaha asbab. Tapi hakikinya nasib berubah, itulah takdir Tuhan. Daripada miskin jadi kaya, kaya comel-comel, bankrupt jadi miskin, itu semua takdir. Daripada sehat molek-molek tiba jatuh sakit, takdir. Sakitlah mudah, tiba-tiba jadi segar semula, itulah takdir. Tapi pada zahirnya miskin jadi kaya, kaya jatuh miskin, zahirnya dia yang usahakan. Dah kaya molek-molek, jadi joli pula, jadi sombong pula, angkuh pula, akhirnya bankrupt. Kamulah ada zahir. Ada ni. Itu hanya pada zahir. Mana kita sandar pada zahir? Mana pada zahirnya, nasib kita di tangan kita sendiri. Kita yang memilih. Sebab kita ahli sunnah, wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan yang menentukan nasib masing-masing pada zahir. Tapi pada hakikinya,
kesemuanya takdir Tuhan belaka. Ada ni. Jadi kena letak molek di situ pula. Kalau kita macam mana? Timbul pertanyaan seumpama tu, jawapan kita macam mana? Nasib di tangan kita. Itu cakap asbab, tak ada salah. Tak. Nasib bukan takdir Tuhan. Itu qadariyah. Nasib kita bahagian. Nasib tu bahagian. Untung baik, untung buruk, untung baik, untung jahat. Kesemuanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ni banyak timbul syubhah kekeliruan pada usuluddin. Maka tertentu atasmu fardu ain tu menghuraikan demikian syubhah itu dengan barang yang dapat daripada perkataan yang memadakan, boleh menghuraikan, boleh membezakan molek. Gini hak sebenarnya, gini pandai ni. Hak syubhah berkaitan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith tu. Hak berpegang Allah bertempaklah, Allah ada muka, Allah ada mata, Allah ada tangan, Allah ada kaki. Memang ayat Quran menyebut seumpama tu. Macam manakah jalanan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah? Manakah jalanan i'tiqad ahli bid'ah? Ni kena jelas. Ni kena jelas ni. Ini menjadi fardu ain. Tapi cara kasar tadi je fardu ain. Barang yang mengesah dengan dia di dalam usuluddin. Maksudnya dia i'tiqad kamu dalam usuluddin. Barang yang mengesah dengan dia keenam rukun iman. Itu secara kasar. Tapi sekarang ni dia mari bagai-bagai syubhah daripada rakaman-rakaman pengajian. Hak tu kita kena tambah sikit ilmu. Hak fardu ain juga ni. Sebab pengkat kita boleh membezakan manakah yang sebenar, manakah yang tidak sebenar. Dan takut olehmu dan berbantah-bantah dan berkelahi, maka bahasanya penyakit yang semata-mata tiada obat baginya. Dan bab pegang ni tak ada. Nak bantah, nak berkelahi tak ada. Sebab apa? Satu jalan sahaja. Dalam bab peka, pandangan ni begini-begini dalil dia. Hak ni pandangan ni gini-gini dalil dia. Jadi banyak kadang-kadang berselisih dalam bab peka. Dalam bab tauhid tak ada. Satu jalan sahaja. Maka jauhi daripada berbantah-bantah dan berkelahi pada pembicaraan ilmu usuluddin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.